Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat petang untuk yang baru balik kerja tu. Uh, dah ada menu ke nak masak petang ni untuk dinner. So hari ni kami tim Tomorrow Rangers nak tunjukkan beberapa menu yang mudah, ringkas. Yang cepat boleh balik kerja, terus campak barang dalam ni. Pak, siap menu untuk dinner untuk sekeluarga. So hari ni tema kita merah. Bila merah, istilah cabai. So cabai cili. So hari ni kita ada ayam masak merah. Ditunjukkan akan dimasak ayam masak merah oleh Kak Haslina. Syazana akan tunjukkan resepi udang sweet sour dan Zaiti akan tunjukkan Thai chili sauce. Saya akan tunjukkan sambal cabai hidup. Okey, kita mulakan dengan kita pergi ke Kak Haslina. Hai Kak Haslina. Hai Syu. Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, Kak Haslina dari mana? Saya daripada JB, Johor Bahru, Lakin. Hari ni kita nak, insyaAllah kita nak masak-masak. Masak-masak dengan mak merah kan. So semua orang bertemakan warna merah. Macam tudung saya merah, baju merah, masak pun nak warna merah. Hari ni itulah tema kita, bermerah-merahan, okey? Hari ni saya nak masak ayam masak merah. Merah juga keto. Okey. Okey, kita mulakan sekarang. Okey, saya sebab saya dah ayam masak merah. Okey, buat pengetahuan semua, ayam masak merah dah ada dalam Cookido. Okey, so kita tak perlu runsing kalau orang yang tak pandai buat masak merah, ayam masak merah pun tak ada masalah. Cookido boleh bantu anda untuk buat ayam masak merah yang sangat enak dan lazat tau. Kan? Okey, jom kita buat sama-sama. Bukan sama-sama. Saya buat, anda tengok. Okey? Okey, start cooking. Okey, mula-mula dia dah suruh tengok. Kita hanya tekan je. Next je. Di hujung jari, okey? Di hujung jari. Mana jari anda di sini? So, di hujung jari. So, kita tekan. Start cooking. Okey, lepas tu dia kata, dia bagi arahan tau kat kita. Dia siap, dia tunjukkan cara macam mana kita nak buat ayam tu dulu. So, dia kata letakkan kunyit, garam dalam satu bowl. Kemudian dia suruh kita gaulkan kunyit dan itulah. Lepas tu baru kita masukkan kunyit dan garam lah. Kemudian kita masukkan 1500 gram ayam. Lepas tu kita itu terpulang pada kita. Kalau kita tak nak buat sampai 1500 gram ayam, kita boleh kurangkan sikit. Ikut pada keperluan kita lah. Kita nak banyak mana kan. Okey. Lepas tu dia suruh kita dia dah kita campur dengan tadilah garam dengan kunyit tu kan. Lepas tu kita buat dalam refrigerator. So saya dah buat dalam tu. Okey, lepas tu kita masukkan oven. Tapi saya tak guna oven. Hari ni saya guna oven boleh, air fryer boleh. Tapi hari ni saya guna goreng. Saya nak goreng je. Saya guna minyak lah kan. Okey. Dia kata sini juga selain daripada tu dia ajar kita tentang macam mana nak buat kalau kita tak ada chili bowl kan. Macam saya bila dah ada Thermomix, saya suka buat paste. Saya buat paste chili bowl, saya buat paste ibu sambal. So yang ini dia macam nak jadikan cili kering tu macam paste cili lah. So dia suruh letakkan 6 hingga 12 ke cili kering. Okey, tak apa, kita teruskan sebab saya dah buat dah. Okey, lepas tu dia suruh apa? Transfer reserve marinate chicken into prepared roasted. Lepas tu dia suruh masukkan ayam-ayam tadi tu yang kita dah gaul tadi tu kan. Kita bubur dalam oven. Dia panaskan oven pun dia ajar 200 Celsius. Bakar selama 25 hingga 30 minit. Senang kan? Nampak? Kita dah dia ajar satu-satu.
Cili kering pun sama. Nampak dia suruh kita cili kering tu bila dah lembut dia suruh guna simmering basket. Simmering basket tu untuk kita selain daripada tu untuk apa, kita tak nasi ke kan. Kita selalu guna simmering basket tu. Nak buat potato pun, kalau kita nak rebus potato, nak atau kukus ke pun boleh dalam tu. Okey. Lepas tu dia kata place dried chilies. Okey. Suruh masukkan dan chili. So macam ni. Ni saya dah buat dah chili, so saya masukkan. Chili dulu. Okey, kemudian next. 4 garlic. Okey, ni bawang putih. Masukkan bawang putih. Sambil duduk kau masak gitu kan. Nampak kan. 80 gram mana? Bawang. 80 gram bawang. So kita ambil bawang. Bawang kita masukkan bawang. Bawang kita ni nampak. Ini saiz untuk sebiji bawang. Kalau bawang tu besar ni kita boleh masuk je. Nampak? Tak payah potong-potong. Tak payah menyebabkan tangan anda berbau, okey? Tak bau bawang lagi. Baju tak bau bawang. Baju merahku tak bau bawang, okey? Tangan tak bau bawang sebab ambil letak je kan. Tak payah potong-potong. Kan? Kita buat semua bawang gitu. Senang kan? Lepas tu kita bubuh dikata lemongrass, serai. Okey. Serai. Okey. Lepas tu dia suruh kita bubuh halia, 2,5 halia kita bubuh halia. Serai pun tak payah ketuk dah kan Kak? Tak payah ketuk-ketuk. Campak je. Lepas tu kita bubuh apa kita panggil? Glenegal tu apa kita panggil? Sekejap. Apa ni? Halia ke apa? Glenegal apa tu? Subhanallah. Lengkuas, subhanallah. Bahasa orang putih, lepas tu nak transfer bahasa orang putih. Glenegal apa? Lengkuas. Okey. Dah lama kata mau mix, dah tak tahu, dah lupa. Kita tahu Kalau Glenegal ada macam ni, lupa bahasa Melayu. Dia fikir Glenegal apa? Lengkuas. Okey. So, okay. Sorry. Okey, lepas tu 20 air. 20 gram air. Okey. Okey, kita buat air. Nak tengok sikit lah. Jenguk sikit kita punya bowl tu kan. Masukkan 20 gram air. Oh, lebih sikit. Alamak. Terlebih, tak apa. Kita nak buat dia kan. So, tutup. Tutup ni pun disuruh kita tutup. Tutup. Ikut je cakap dia. Jangan lawan. Tapi nak lawan sikit-sikit boleh. Tak ada masalah. Kalau kita dah tahu dah menggunakan dia, kita boleh masak cara manual. So, kita ikut. Kalau kita nak ikut. Kalau kita rasa kita nak skip, boleh skip. Kalau kita dah biasa buat, dah pernah buat. Okay? tak marah kan? Tak. Dia tak marah lah. Cuma kalau kita hebat memasak, kalau kita dah biasa masak ayam masak merah ni, kita dah tahu sukatan dia banyak mana. So tak ada masalah. InsyaAllah. Mungkin saya rasa mungkin lagi sedap kot. Macam itulah. Sebab idea daripada Cookie Do dan idea daripada kita. Together, okay? Bila gather lagi sedap resipi tu. InsyaAllah. Okay. 10 saat. Kita blend 10 saat gitu. Tutup dia. Masuk, blend macam tu je kan? Tak perlu pun. Perlu sangat bawang besar tadi tu boleh hancur lah. Betul. Tak payah nak potong-potong kecil-kecil. Tapi kalau nak potong kecil pun boleh. Tengok, kita blend pun 10 saat, nampak? Betapa halusnya kan? Halus dan mulus gitu. Dia panggil kita. Bila habis dia buat kerja, dia akan panggil. Okay, next kita tengok dia cakap apa. Dia suruh scrape down. So kita pun, alamak, scrape down. Akak tunjuk sikit apa yang dalam tu. Kejap. Cici ni. Angkat bola Kak. Sekejap. Macam ni. Scrape down. Nampak tak? Macam mana nak tunjuk ni? Nampak tak? Kan? Halus kan? Yang tadi kita masuk sebatang sebiji bawang tu, halus dah. Sekejap, kita ni pun sama. Sayang kan? Kita kikis dia. Dia dekat tudungnya.
Haslina tengah masak ayam masak merah. Okay. Masanya. Next. Okay, lagi sekali kita nak blend 10 saat lagi sekali. So, kita tutup. Okay, kita highlight dekat akak seorang ni. Okay, dah. Next. Okay, sama juga. Just go ke scrap down. So, kita scrap down lagi sekali. Okay. Lagi halus lah daripada tadi. Kan. Kali kedua dia suruh kita, dia nak bagi lagi hancur. Dia nak pastikan betul-betul halus. Nampak tak? Sekejap. Turun bawah dulu. Saat je. 10 saat. 10 saat. Saat jadi macam tu Tadi 10, tadi Jadi macam ni, halus. Halus Yelah, mulus. orang pakai Thermomix ni memang pakai saat-saat je. Memang banyaknya pakai saat-saat je. Okay. Okay, kemudian next. Ni kita nak tumis 10 minit. Saya guna, okay. Saya menggunakan minyak. Allahu Akbar. Saya menggunakan minyak yang tadi saya goreng ayam tu, kan? Saya guna minyak tu. Sebab bila kita guna minyak 80 gram. yang goreng ayam tadi. Ya. Tadi sedap rasa tu kan. Ada lemak ayam sikit. Ya, betul. Satu lagi jimat minyak kita. Kalau akak letak minyak ni akak timbang juga ke? Timbang dia 80 gram. 80 gram. Tapi kalau kita tak nak minyak, janganlah buat 80. Kita boleh 50 je ke, 60 je. Setengah orang tak suka minyak-minyak banyak sangat kan. Macam akak kan nak bubuh 70 je lah. Okey dah. Kemudian next. Okay. So dia suruh kita tutup. So kita tutup lah. Ikut cakap dia tutup. Lepas tu dia perlukan masa 10 minit untuk baroma. Untuk dia nak apa? Bagi masak yang tadi bahan-bahan yang tadi tu lah. Okay, so speed 1. So kita pusing je speed 1, kelajuan 1, 10 minit. So lepas 10 minit nanti baru kita tengok apa kejadian dia. Okay. Lepas sementara kita tunggu Kak Haslina masak, kita akan pergi ke Syazana untuk masak udang masak sweet sour. Silakan Syazana. Okay. Jom hari ni kita nak masak udang sweet sour. Udang sweet sour ni simple je nak masak. Kita guna cookie dough juga. Boleh juga pakai manual, boleh juga pakai cookie dough. Tapi bagi beginner, saya advise lah pakai cookie dough untuk kita tahu macam mana permulaan untuk masak udang. Sebab udang ni kita kena pakai high temperature. Okay, kita dah cari dah tadi sweet sour prawns ni. Tekan dia start cooking. Lepas tu dia suruh letak pinggan dekat atas ni. Sebab Thermomix ni ada scale sekali. Dia ada built-in scale. Jadi kita timbang dia semua kat atas ni. Lepas tu dia letak pinggan atas ni. Kita tear untuk zero kan. Okay, lepas tu saya memang tak timbang tadi. Timbang 300 gram. 300 gram ni berapa orang makan selalunya, Syazana? Boleh satu family tu boleh lah dalam 5 orang, 4 orang. Banyak juga. Boleh lah nak makan satu family kan, kalau anak 3 orang kan? Betul. Lepas tu tekan je next. Dia suruh masukkan garam. Lepas tu next lagi, masukkan lada putih ni. Lepas tu dia suruh kita mix kan. Kita tinggal dulu benda ni. Nanti baru kita settlekan udang ni. Lepas tu, dia suruh masukkan minyak.
angkat je lid tadi tu. Senang je masak ni. Kata macam campak je kan, minyak ni pun masuk je. Dia dekat sini ada program dia minta. So kita masukkanlah 10 gram. Boleh pakai minyak masak, minyak warna merah tu, minyak olive oil. Itu suka minyak apa yang kita nak pakai. Lepas tu dia suruh masukkan, apa dia, tutup balik. Masukkan balik measuring cup yang kita cabut tadi sebab kita nak timbang. Okay, dia boleh timbang atas ni. Lepas tu, next. Dia panaskan minyak dulu. Dalam masa 3 minit. Suhu yang sesuai untuk tumis adalah 120 darjah Celsius. Dia panaskan dulu minyak ni, lepas ni baru kita tumis. Dalam masa 3 minit ni, bolehlah kita nak buat persiapan yang lain-lain kan, kalau kita belum potong bawang, kalau kita belum kepek bawang ke, kalau kita belum potong, kita belum kepek halia ke, bolehlah kita buat dalam masa ni kan, tak payah nak tunggu, nak kacau ke. Senang. Berkepak-kepak dekat dekat depan api. Betul, macam sekarang saya masak kan, background saya berwarna putih. Background warna putih ni kalau kita masak atas dapur memang selamat lah kan. Nak kena lap pula sebab warna merah ni pula kan. Macam Kak Zina tadi masak sambal memang selamat lah kalau bukan dapur warna putih. Kalau macam boleh juga macam kita boleh juga masak udang, sotong. Dalam Kukido ni ada bermacam-macam haiwan yang lain yang kita boleh masak. Boleh pilih makanan kesukaan family. Kalau macam saya tadi saya dah kukus siap-siap bawang. Bawang ni juga kita boleh gunakan pakai Thermomix masa kita kisar tu, kita hanya buangkan kulit dia saja. Tapi kalau macam saya dah memang senang, saya dah kopek banyak-banyak. Jadi saya tak perlulah nak tunggu satu-satu, kita dah memang siapkan satu bekas siap kan, simpan. Lepas tu dalam resepi Kukido ni tak ada perlukan tomato. Tapi saya masukkan tomato masa nak tumis tu. Sebab tahu tak fungsi tomato ni sebenarnya apa? Apa? Pasal tak kalau orang buat sweet sour, orang akan potong tomato ni, akan masukkan masa last. Kenapa? Dengan yang lain-lain kan. Sebenarnya itu tidak menggunakan sepenuhnya fungsi tomato. Tomato ni kalau kita hancurkan atau kita lenyekkan, lagi kita potong halus, dia akan menghasilkan glutamat yang tinggi. Glutamat ni tahu tak benda apa? Tak. MSG pernah dengar? MSG tahu. MSG tahu. Inilah MSG tu. Original MSG. Lagi sedap lah. Tomato ni dia ada fungsi yang lainnya yang membantu menyedapkan makanan. MSG tu macam perasa makanan ke? Betul. Ini adalah original. Kenapa kita tapi dia original kan? Kenapa kita tak menggunakan yang original? Selalu kan orang potong yang last-last kan. Sebenarnya dia tak berfungsi lah. Dia makin lama masak, makin lama bila dia hancurkan, dia akan menghasilkan glutamat yang lagi tinggi. Pasal kalau macam masak bolognese kan, resepi masak dia tu dia akan masukkan tomato. Kalau macam saya tak pakai apa tu? Saya tak gunakan tomato ikan ke apa, saya akan menghancurkan tomato tu. Lepas tu dia masuk. Ini sekali dengan tomato ya awal-awal. Betul. Dia masukkan udang dalam ni. Masuk udang dulu. Sebab kita nak high temperature. Temperature tu goreng Minyak dia. Macam goreng. Lepas tu, lupa nak ambil set. Splash guard. Temperature kena guna splash guard kan? Ni. Splash guard ni. Percik. Mercik sama. Satu kita nak keluarkan dia punya wap dia tu.
Lepas tu dan dia ajar tau semua, bukannya saya tahu pun. Tapi sebab dia dah tulis kat sini semua, kita tahu dah apa nak kena buat. Lepas tu kita pusing je ni. Dalam masa 4 minit lah dia macam menggoreng. Menggoreng gaya Thermomix. Minyak hanya 10 gram je. Kalau kita pakai dekat dapur, minyak memang banyak lah pakai kan. Kalau sesiapa nak diet memang saya suggest lah pakai Thermomix sebab memang rata-rata pengguna Thermomix ni mengatakan mereka semakin kurus bila menggunakan Thermomix. Betul tak? Ya Allah, betul. Kan? Satu sebab dia punya wap semua yang keluar adalah bau. Tapi yang makanan-makanan tu semua duduk dalam ni kan. Satu lagi bila kita masak nasi, kita menggunakan sembari basket. Macam ni. Contoh saya baru lepas masak nasi tadi, saya gunakan sembari basket ni, kanji akan keluar ke bawah bowl. Jadi yang tinggal hanyalah nasi. Kanji-kanji dah tak ada dah. So, nasi pun cantik masak elok. Betul? Macam pre-boil lah. Dia macam apa macam kita pakai beras basmati macam tu. Dia kurang kanji kan? Lagipun saya memang pakai beras basmati. Jadi kita menambahkan lagi hasiat. Ya, bagus. Betul? Boleh pergi ke Kak Zaiti kot? Kak Zaiti, okey Kak Zaiti sementara dia tengah high temperature, dia tengah goreng udang. Kita teruskan kepada Kak Zaiti lah untuk buat chili sauce. Okay. Untuk buat Thai sauce ni, sweet ni, semalam duk fikir-fikir, jadi kita pun tengoklah melalui Kukidu kan. Okay, bila kita tengok handphone kita tu, kita boleh terus bookmark kan. Jadi daripada bookmark yang kita daripada telefon tu, akan transfer ke Thermomix kita ni, automatik. Tak perlu kita susah-susah nak cari pula kan. Okay, jadi semalam dah bookmark, kita boleh cari dekat bookmark. Ataupun sebab tadi dah buat senang nak cari kan, terus listen tutup lah. Thai sweet. Start balik sebab kita nak mula dari awal. Thai sweet chili sauce. Nak start cooking. Mula-mula dia suruh masukkan 2 chili, red chili yang dah dibuang biji-nya. Dah dibuang dah lah ni. Sebab dia beritahu ni buang, jadi baik buang lah. Kita pun dinasihatkan tidak makan cili biji kan. Kemudian next, satu garlic, bawang putih. Dan next, kita ikut je arahan dia suruh tutup dan guna measuring cup lah tutup. Kita nak blend je. Next, 3 saat je. 3 saat speed 10. Tepung plus speed 10. Dah siap. Next. Dia pun suruh step down. Hasil 3 saat. 3 saat sahaja hasilnya. Kan. Masih blend 3 saat. Kalau blend dia kita blend 3 saat rasanya tak hancur pun lagi. Next. Buatkan the next. Next. 3 saat lagi, speed 10.
letak balik. Okey, kemudian, kalau dia suruh timbang air ni kan, kat sini ni kadang-kadang kita nampak dia bergerak. Okey, kita tekan tab je nak kosongkan dia balik. Okey, then tambah air. Nampak kan? Okey. Masukkan sikit. Okey. Kita next, dia suruh masukkan dia. Kalau yang tak suka manis boleh kurangkan gula ya. Kadang-kadang resipi tidur ni dia terlalu manis. Saya letak 40 je lah. Yang ni Zaiti kurangkan gula ke tak? Apa dia? Yang ni Zaiti kurangkan gula ke tak? Kurangkan. Takut terlalu manis. Tak berapa gram eh? Okay, kemudian kat sini dia tulis 20 gram white wine. Okey, tapi kita memang tak guna kan. Okey, jadi kita nak rasa masam sebab biasanya sos kita mesti ada rasa masam kan. Okey, jadi kita tukarlah kepada cuka pilihan kita. Nanti guna cuka apple. Okey, dia suruh letak 20 gram. Dia macam rasa yang chili sauce Thai yang kita beli tu kan? Mana? Rasa macam chili sauce Thai yang macam kita beli tu kan? Ya. Tapi dia kita boleh buat sendiri kat rumah. Saya Aku nak try, nanti nak try lah. Tak pernah try juga. Sama. Ni pun first time ni. Sebab ni kebetulan masuk buat kopi yang baru ni. Jadi teruslah kita try buat hari ni. Okey, kemudian dia suruh letak garam sikit untuk rasa masam setengah sudut dia. Kopi tu kat nanti frozen kan ke? Kopi yang tu frozen kan. Oh, Sebab senang kan? banyak kan dapat apa? Dapat banyak 50 kan. Jadi kita ambil baru dia letak semirin basket. Kebetulan semirin basket guna untuk nasi tadi lupa lah pula. Mana tak splash guard. Guna splash guard pun tak apa rasanya. Tak splash guard fungsi dia sama je kan untuk menghalang. Kita dah masak nasi tadi. Okey, tekan next. Okey, kita pun masak dia selama 10 minit. Suhu 120 dan 1. Alamak. Sorry. Okey, jadi kita pun masak lah. Jadi sos ni kita kena masak. Kan? Okey. Jadi kita pun buat split satu dan masak 10 minit. Okay, sebab ni kita nak menghalang dia terpecikkan sama juga fungsi dia dengan semirin basket. Jadi sebab semirin basket guna hasil tadi. Okay, jadi kita pun gunalah splash guard. Dia boleh pakai splash guard, semirin basket, aroma pun boleh fungsi guna. yang kita dapat semua tu. Ya, fungsi dia sama je untuk menghalang percikan kan. Lepas tu satu lagi kalau yang high temperature, kita nak buang dia punya uap-uap air tu kan. Buang. Okay. Okey, berapa minit tu Zaiti nak tunggu tadi? 10 je. Okey, kita pergi kepada Kak Haslina balik. Apa khabar Kak Haslina punya ayam masak merah? Okey, alhamdulillah. Tadi dia dah panggil dah. Teteng. Dia panggil dah masak kan. Okey. Dia kalau dah masak dia panggil kita. Jangan risau. InsyaAllah takkan hangit dengan Thermomix. Gitu. Okey. Takkan hangit. Sebab apa kalau tidak kan, kadang-kadang kita ni orang perempuan sambil masak kita buat kerja lain kan. Betul tak? Jadi sekali anak nangis ke tiba-tiba kan, tiba-tiba lupa balik, terhangit, Masya Allah, hangit kan. Tapi dengan InsyaAllah dengan Thermomix takkan berlaku sebegitu. InsyaAllah. Dia tak hangit kan kalau kita tinggal lama-lama pun. Betul tak? Ya, betul. Betul. Okey, ini kejadian dia lah. Padam sendiri kan. Padam sendiri. Suhu dia padam sendiri lah. Maksudnya Kalau dia panggil pun teteng, kita tak layan dia kan. Dia akan berhenti daripada memanggil kita sendiri. Gitu. Tak apa, tak adalah sampai dia panggil kita tu kita kalau kita set pun paling kita set lama 3 minit saya. 3 minit. Tapi saya set sekejap. Dia boleh set sendiri. Kita nak bunyi berapa lama. Macam saya set 30 saat je.
So kalau lepas 30 saat saya tak sentuh dia, tak diamkan dia, dia akan diam sendirilah. Gitu. Senang kan? Okey. Aduh panas. Oh panas. Okey, yang ini bahan tadi tengok pecah minyak kan? Cantik tak? Nampak tak? Macam mana nak tunjuk ni? Okey, nampak tu. Kan? Cantik. Lepas tu yang saya suka sangat. Okey, saya nak tunjuk yang saya suka sangat. Cuba tengok bawah dia. Macam mana nak tunjuk ni? Okey. Macam mana nak tunjuk ni? Kejap dirilah. Okey. Letak hangit ke? Dia tak ada, bawah dia tak ada kerak. Okey. Nampak? Bawah dia tak ada langsung kerak. Walaupun masak 10 minit. Macam mana nak tunjuk ni? Tak nampak ke? Tu. Okey. Dia kena angkat semua nanti. Nampak tak? Kan nampak? Tak ada langsung dia warna coklat ke bawah dia. Sangat best. Maksudnya selepas masak nanti kita tak payahlah tonyo-tonyo periuk, betul tak? Sebab memang dia basuh sendiri. Memang dia dah basuh sendiri tapi memang tak ada bawah tu, tak ada kesan yang kuning ke apa ke. Memang cantik. Memang cantik. Macam tadi saya tunjuk tu, sebagaimana kilat sebelum dimasak, sebegitulah setelah dia masak, kilat lagi gitu. Okey. Kita masuk seterusnya. Satgi cakap banyak-banyak tak masak saya punya ayam masak merah kan. Okey. Okey, kita pergi pada okey, dia suruh kita masuk asam Jawa. Asam Jawa dia suruh. Masukkan asam Jawa. Dia suruh. Kau campak je gitu. Campak letak je kan. Okey, lepas tu tomato paste. Okey, kita masukkan tomato paste dalam dia. Okey. Okey, selepas tu kita masukkan apa lagi dia suruh? Sugar. Kita masukkan sugar 1 sudu. Okey, lepas tu kita masukkan apa? Garam. Masukkan garam. Masukkan garam. Okey, lepas tu masukkan apa lagi? 200 gram air. Okey, so kita masukkan 200 gram air. Okey. Lepas tu tutup. Dia suruh kita tutup dia. Okey, next. 2 minit untuk panaskan air tu. Okey, speed 1. Okey. Tengok betapa mudahnya kita masak menggunakan Thermomix ni. Dia ada dah siap arahan dalam dia. Kita insya-Allah lah kalau pada wanita ataupun gadis yang belum berkahwin, yang kadang-kadang ilmu bukan tak pandai masak, bukan. Semua orang insya-Allah boleh masak. Cuma ilmu memasak tu kurang sikit je. Okey, cuma insya-Allah dengan Thermomix ni sangat membantu pada para wanita, tak takutlah ke dapur. Insya-Allah boleh memasak dengan pelbagai resepi. Dengan adanya resepi-resepi dalam, kita cuma ikut je next. Seandainya anda tak pandai bahasa Inggeris, jangan risau sebab kita boleh translate kita sebab kita pakai menggunakan handphone. Mana handphone? Handphone sendiri tak ada. Okey. Kita boleh translate dekat handphone je. Kalau kita tak faham, kita pakai translate, Google Translate pun kita boleh letak je dekat kita punya screen dan dia akan tukarkan bahasa ke bahasa Melayu. Kan bahasa kita sendiri, insya-Allah. Insya-Allah sangat mudah, sangat membantu para wanita yang takutlah, kata takut tak pandai masak ke, takut mak mertua tak suka ke, takut suami nanti tak sedap ke masak ke, jangan risau insya-Allah. Dengan Cookido kita dapat masak dengan dengan enak insya-Allah, dengan lazat insya-Allah. Dan juga satu lagi yang penting, kita masak makanan yang sihat. Contohnya kalau kita buat sayur tu dengan suhu yang betul. Sebab apa? Kalau kita goreng di kuali, kita akan goreng terlebih masa, betul tak? Sampai layu sayur kita tu. Tapi kalau dengan Cookido kita goreng dalam ni, sayur kalau dia warna hijau, dia keluar pun warna yang lebih kurang sama. So insya-Allah vitamin tu, nutrition tu masih kekal dalam tu kan. Tengok macam tu lah. Saya punya bunyi macam tu. Kalau orang lain punya bunyi, kalau tak tukar set tu dia lain lah. Saya tukar bunyi macam ni. Okay. So kita pergi next. 120 gram brown onion. Mana? Ni saya bubuh. Onion saya dulu. Saya pun tak timbang tadi. Pakai potong je ni.
Tengok 120 tak? Ngam. 130 lebih sikit tak apa. Okey, lepas tu tutup lagi sekali. Ini yang last lah. Okey. 5 minit. Sub. Okey. Kalau kita tengok dekat sini nampak dia ada tanda reverse blade tu kat sini, warna hijau ni. Reverse blade ni berfungsi untuk kacau dan insya-Allah dia tak merosakkan makanan apa sahaja yang dalam tu. Contohnya macam tadi saya bubur letak bawang kan, insya-Allah bawang tu tak hancur. Tak rosak. Nanti kalau keluar tu bawang tu macam tu yang sebelum yang macam tadi tu. Tapi dia dah serata lah, maksudnya dia tak merosak. Macam contoh kalau kita masuk protein kan, ayam ke udang ke, dia tak merosakkan udang tu, tak hancurkan udang tu. Yang tu yang kita nak. Ini dia ada fungsi salt, fungsi salt pula, kacau lah, kacau, dan fungsi apa, reverse blade. Reverse blade maksudnya dia bila dikacau kita punya makanan tu dia tak rosakkan protein yang dalam tu, protein ke, sayur ke, insya-Allah. Kalau mi ke, kita buat mi goreng ke kan, nasi goreng ke, kita akan gunakan function ni lah, reverse blade. Kan, okey. Saya lagi 3 minit. Macam mana Shu? Okey, kalau macam tu kita pergi kepada Syazana. Syazana, apa awak punya? Okey, sekarang tadi saya dah keluarkan udang daripada high temperature. Udang ni cantik dia keluar. Udang ada lega. Walaupun kita masak pakai blender, udang ni tetap jadi udang juga. Betul? Dia tak merosak. Tak hancur kan Syazana? Tak hancur. Dia elok. Cantik je warna merah. Cantik, ya. Okay, saya masukkan garlic. Garlic pun tak payah potong. Next je. Masukkan halia seketul. Masuk daun. Lepas tu saya masukkan tomato tadi. Lepas tu tutup. Next. Lepas tu saya akan blender. Sekejap je dah hancur dah. Kalau rasa macam nak lagi hancur kan, kita boleh je back balik macam pakai ikul. Kita boleh ke belakangkan balik ni, kita boleh sambung balik. Kita boleh hancurkan lagi sekali kalau kita nak. Betul? Dia ikut pada selera kita kan Syazana kan? Kita nak hancur mana, nak besar mana kan? Suka-suka lah macam kadang-kadang kalau kita nampak sangat kan bawang ke halia ke, lagi kan ada orang tak makan kan, kalau yang ni semua makan. Okay, masukkan minyak lagi sikit, 10 gram, dia suruh masukkan 10 gram. Pakai cookie dough ni, semua pakai 5 minit, kita bersukat semua minyak. Kalau tidak terdapur serai lah. Rasa dia konsisten lah kan? Rasa dia konsisten lah. Betul. Lepas tu sekarang ni tengah tumis, suhu 120 adalah suhu yang sangat sesuai kalau kita pakai atas dapur. Macam saya, dapur saya tu dia macam terpusing tau. Kejap-kejap dia api kuat, kejap-kejap dia api slow. Jadi kita masak tak akan konsisten lah. Lagipun kalau kita tinggal tak pasal api tu ternaik, dia akan hangit lah kan, kena kacang-kacang biasa. Tapi walaupun dia sedang tumis dalam masa 4 minit, suhu 120 adalah suhu yang sangat suhu yang maintain selama 4 minit. Tak adalah suhu tu naik ke turun ke. Jadi kita punya masak udang tu macam mana kita masak udang hari ni, esok dan lusa begitulah, sama je rasa dia. Tapi kalau kita pakai atas dapur, insyaAllah hari ni lain, esok lain.
Betul? Kan, betul tak? Betul. Sebab kita bukannya masak macam apa ni, fokus kan kat atas dapur sambil-sambil tu kita potong, sambil-sambil tu kita kemas basuh pinggan apa semua kan. Kalau macam ni, biarlah sekejap kita panggil baru kita datang. Semuanya bersukat lah maksudnya kan. Gula, garam, semua bersukat. Jadi rasa ni akan maintain sama. Masak semalam sama, hari ni sama, minggu depan sama, bulan depan pun sama rasa. Betul tak? Betul? Akak banyak dah masak Ya, dia dah bunyi dah. Ten. kita pergi kakak balik lah sebab ni sebenarnya tengah tumis dalam sebab ada lagi 2 minit lebih. Pergi kakak dulu lah. Okey, sekejap je. Okey, yang ni Kak ni yang last. Okey, next. Nampak dah habis. Nampak dia dah finish. Divide chicken between so kita nanti akan tuangkan dalam plate pinggan lah. Kan? Sebab ni ayam akak. Ni ayam akak yang dah Kak goreng tadi. Okey. Tapi belum Zati pun dah siap. kan? Zati pun dah siap sos. Dah siap. Semua orang plating ke? Belum nak lagi. plating. Belum lagi. Saya pula lah. Betul? Pergi kat Okey, Syuhada Syu. dulu lah. Okey, pergi Sebab Syu saya pula. punya 6 minit je. Okay, hai semua. Assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjuk, saya masak chicken je. Ni saya nak buat paste sambal cabai hidup. Saya bukan buat paste lah. Saya buat untuk simpan, bukan makan hari ni. Buat simpan untuk itu. Kalau makan goreng ikan, just curah atas ikan tu. Okay, cara dia senang sangat. Ni saya ada bahan-bahan dia. Saya pakai 2 biji bawang besar. Saya pakai 6 biji cili merah. Lepas tu saya letak 5 biji cili merah, cili kecil, cili api ni. So mula-mula saya masukkan je semua ni. Lepas tu masuk, saya akan blend 5 saat. Speed 5. Okay, dah siap. Kalau kita pakai cara tradisional, kita akan blend pakai ni kan. Kita akan tumbuk tau. Biasanya tumbuk untuk dapatkan tekstur cantik. Ni nampak macam tekstur tumbuk kan? Cantik. Nampak tak? Nampak? Fokus kat saya. Lepas tu kalau kalau kita tumbuk, kita kena daripada lesung batu tu kita kena transfer masuk dalam kuali. Basuh lesung batu kan. Yang ni tak, kita dah lepas tu kalau kita dah blend, kita terus taruh minyak, terus masak dalam ni juga. Okay. Saya masukkan 40 gram minyak. Okey, lepas tu gula sikit, betul lah, letak gula dengan garam. Terus masuk gula dengan garam sebab dia nak goreng masak terus. Garam sikit, gula sikit. Untuk serasikan rasa dia lah. Ni masak sambal tapi tak berpeluh. Terus je. Tak ada nak cuci blender, tak payah. Dia cuci sekali dengan kuali dengan blender sekali. So yang ni 8 minit 120 speed 1. Masak juga. Ya. Okey, saya kena tunggu 8 minit untuk saya punya sambal masak.
Okay, kita pergi ke masak udang dulu. Okey. Tengok masak udang dulu. Okay. Tadi saya dah lepas tumis tadi. Lepas tu kita masukkan tomato sauce 80. Nak habis pula. Tak perasan. Tak apa, kita dah ada tomato tadi. Okay, lepas tu next. Masukkan chili sauce. Next. Masukkan soy sauce. Soy sauce ni dah masin jadi tadi saya kurangkan sikit garam. Tak payah tak garam banyak sangat. Lepas tu masukkan gula. Patutnya masuk brown sugar kan, tapi brown sugar habis tak pasal buat kek tadi tu. Masak atas kan, masak pakai tomat ni duduk-duduk je. Padahal semua orang masak sambal. Kan? Kalau Saya guna- sambal nampak make simple tapi renyah sebenarnya. Saya gunakan cuka apple untuk rasa masam. Lepas tu lepas tu tutup. Dia nak masak, dia nak sementara dia masak ni tutup dah masa 3 minit. Dalam masa 3 minit ni saya nak tunjuk kejap apa yang kita dapat dalam masa kita beli. Thermomix tu akan dapat sekali package basic kubuk ni. Basic kubuk ni adalah berkulit tebal. Tebal juga page dia. Kalau kita beli buku ni dekat Basic MPH ke Popular ke beratus kan kalau tebal macam ni. Sebab dalam ni mengandungi kitab lah saya panggil. Sebab ada macam-macam ilmu lah, kitab, panduan yang kita dapat daripada basic kubuk ni. Semua orang yang beli Thermomix akan dapat basic kubuk ni. Dekat sini ada resepi-resepi dan gambar sekali. Cara nak masak, preparation apa yang kita perlukan, hing semua ada. Lepas tu yang penting yang dekat belakang ni. Dia ada guide macam mana kita nak steam sayur, buah, macam mana kita nak grate cheese. Cheese pun sekarang kalau tengok ramai dah yang tak beli yang dah siap parut tu kan mahal kan. Tapi kalau kita beli yang blok tu jimat tau. Kita boleh kisar gunakan Thermomix ni. Dia akan ajar lah kita berapa ml yang perlu masuk dalam ni, berapa minit dan berapa speed yang kita perlukan. Kayaknya macam kita boleh study lah kat sini. Macam makanan pun ada kan, gambar-gambar macam menariknya kalau kita nak buat. Macam-macam lah resepi ada kat sini. Ini antara dalam buku ni sama lah dengan resepi dalam Cookido tu. Ini adalah macam bonus tau. Satu lagi bonus yang kita dapat bila kita join Temor Rangers ni, apa dia? Apa yang korang rasa? Temor Rangers adalah grup Melayu kita panggil sebab resepi-resepi Melayu semua ada kat situ. Macam-macam yang diorang share adalah contohnya paste, pelbagai jenis nasi lah kat situ. Kan, kita buat paste pun kita akan tiru, kita ambil resepi daripada situ. Kemudian kita jadikan paste yang difrozenkan supaya nanti senang bila balik kerja kita, macam saya memang dah siapkan frozen dengan chiller. Okay, nanti bila kita nak pakai yang chiller tu just kita campak dalam ni. Tapi boleh juga kalau kita terlupa yang tak ada dalam chiller tu, dalam frozen tu kita terus dia masuk dalam ni, boleh tumis terus. Kan senang kan? Itu keistimewaan yang saya dapat lah dari dalam grup Temor Rangers ni. Satu lagi kita akan terus dimasukkan dalam grup Mak-Mak Gaya Moden. Dalam grup Mak-Mak Gaya Moden ni pula akan diajar, kita boleh search kat situ macam-macam cara pengurusan rumah tangga.
Kan salah satu contohnya cara kita preparation barang-barang. Macam mana kita nak simpan sayur, macam mana kita nak simpan paste-paste tadi tu, macam mana kita nak urus peti ais pun dia ajar. Sejak saya join mak-mak gaya moden tu, peti ais saya pun teratur, tersusun, senang nak cari barang. Tak adalah nak masuk dalam plastik-plastik semua tu dah kan. Dan apa ni kenyataan mak-mak gaya moden tu seumur hidup, tak ada deadline, tak ada due date kan. Seronok kan, mak-mak gaya moden tu macam-macam kita jadi inspirasi untuk kan. Sampai periuk belanga, sampai ke modul sayang-sayang dengan anak ke ada bagai. Package semua ada dalam tu. Kita masukkan nanas, saya gunakan nanas tin sebab saya buat pizza, jadi saya gunakan nanas tin tu memang ada dalam peti ais. So saya masukkan capsicum boleh, cili boleh, semua boleh. Tu saya masukkan daun bawang. Lepas tu dia suruh masukkan udang tadi tu. Masuk je udang. Lepas tu kita sekejap. Tutup balik. Dia nak masak daun udang. Dekat sini dia gunakan apa tu? Panggil apa tu? Kayu tu. Maksudnya dia akan reverse blade. Jadi udang-udang kita tak ada hancur walaupun kita masak dalam blender. Kan dalam masa kita masuk-masukkan ni kan, kita boleh kan siap-siapkan contoh siapkan anak ke, macam kita nak preparation lah untuk kita nak migrate kan. Lepas balik kerja tu senang lah kalau pakai Thermomix ni. Saya sendiri balik kerja. Saya sendiri kalau balik daripada bengkel penat. Tak dan kadang-kadang tu nak masak apa, kadang-kadang tak tahu nak masak apa. Kita fikir tengok apa dalam cookie dia, okey jom terus masak. Lepas kita tinggal, kita mandi, kita semayang. Tak tahu dah siap dah. Walaupun macam saya kata saya bekerja sendiri tapi kita boleh arrange lah masa kita. Kalau pakai Thermomix ni alhamdulillah memudahkan kerja saya lah sebenarnya. Sejak pakai ni. So ada berapa minit lagi? 18 saat lagi. Okey. Ya lagi 1 minit. Lepas tu kita boleh review lah makanan. Oh ni dah siap dah. Kak Sia dah siap. Saya dah siap. Siapa nak makan? Zaiti pun dah siap Wah, dah siap. Saya ada dengan popi ada. Wow. Piannya. Saya punya pun dah siap. Okey, kita masukkan dalam pinggan. Cantik ya? Cantik sangat. Macam Kan? tu Kan? Betul? Bawah dia pun tak nampak kerak kan? Bawah dia tak bergerak langsung. Sorry. Alright. Siap. Padahal masak sambal tapi semua orang relax je duduk je kan? Ya, betul. Tak kecah. Tak ada terpercik-percik, tak ada mak, tak payah lap-lap. Tak payah lap dinding, tak payah lap kabinet. Tak payah mop. Kadang-kadang kadang-kadang dia punya percikan tu sampai ke lantai. Betul. Minyak tu. Ni Sebab contoh yang saya simpan dalam peti ais ni sambal tu lah. Sambal macam ayam penyet lah macam tu. Tapi saya masak pakai Thermomix juga. Saya masukkan dalam ni nanti bila saya pagi bila saya nak keluar rumah, saya ambil je ni terus masuk dalam bekas Tupperware saya tu. Senang. Tak payah kelang kabut kan nak buat-buat lah, tak tahu nak masak apa, saya goreng ayam atau goreng ikan, ambil je sambal ni siap. Senang kan? Oh. Dan Zaiti pun buat ni space ibu sambal.
Sebab anak duduk pondok, dia tak ada apa kita panggil, dia tak ada peti ais untuk dia letak tu sebab dia masuk sendiri. Jadi jadi kalau yang ni kita sterilkan, okay, jadi tahan setahun. Tapi dia kena ada cara dia lah, jangan guna sudu kena mesti kering. Jangan campur-campur sudu lain. Kak Jati sterilkan botol tu guna aroma ke? Tak, guna ni lah sebab dia kena heavy yang kuat punya yang Macam retort lah. lipat. Ni. Ni tengok hasil udang saya. Best colour dia. Cantik. Sedap tau bau dia. Mengancam betul. Bah, pas ni kena buat lah. Ini first time saya masak udang ni sebenarnya. Saya dah banyak kali buat, sedap. Sebab saya tengok review semua kata sedap kan. Nak cuba lah tapi tak ada nak cuba lagi. Saya dah Nanti siapkan akan nak nasi. cuba. Dah siap nasi. Yelah nanti ada lauk nasi tak ada kan. Tak main lah. Lapar sebab saya tak makan lagi hari ni. Langsung untuk makan dah. Selalu macam hari ni pagi tadi tak ada nak masak dulu. Dah kalang kabut. Lepas tu sekejap lagi lah kata petang ni nak masak udang juga. Tak payah makan lagi lah. Wow, itu dia. Okay jom kita reveal makanan kita. Cik. Tunjuk hasil. Wow. Buat sambal ni je. Kopian ni. Apa, kejap kita screenshot. Kita bawa kedai makan di rumah. Tu sekejap. Sedap nampak ayam, udang. Aduh. Telur. Okay, semua. Okey, kejap. Kak Zati atas sikit. Kedepankan sikit. Popiah tu dah ni. Okay, senyum. 1, 2, 3. Dah. Okay. Alhamdulillah selesai. Okay. Alhamdulillah selesai semua masakan kita untuk petang ni. So, mudah kan masak pakai Thermomix? Kalau sesiapa yang macam berminat untuk dapatkan Thermomix juga, boleh contact semua advisor Thermomix daripada tim Thermo Rangers kita. Boleh pilih siapa-siapa untuk anda hubungi. InsyaAllah dalam grup kita, insyaAllah dalam tim kita ada share macam-macam resepi. Walaupun dalam Cookido ada, tapi kita bagi ekstra lagi. Kita bagi kalau kita nak join mak-mak gaya moden boleh. Dalam kita punya Thermo Rangers ada dengan pelbagai jenis resepi-resepi dan group support yang sangat aktif, yang sangat membantu kita untuk menggunakan Thermomix setiap hari. InsyaAllah kita punya pembelian memang sangat berbaloi. Tak jadi pun. Allah takkan jadi pun. Okey, Kak Haslina ada apa-apa nak cakap? Mungkin Kak Haslina boleh terangkan macam mana berapa harga dan kaedah pembayarannya? Okey, harga Thermomix ni harga Thermomix yang sebenar adalah RM6,988. Kan kita ada 3 kaedah pembayaran. Okey, pertama cara cash lah. Kita akan bayar cash. Kalau cash sekarang kita dapat promo bag dan juga kalau kita bayar cash sama ada bag ataupun buku. Salah satulah ada cara pembayarannya. Contohnya kalau kita bayar cash macam mana? Guna FPX tu kan kita akan dapat bag. Kalau kita guna cash tapi gunakan credit card, kita akan dapat sebuah buku yang berharga RM160 buku tu. Best tau buku tu. Saya dapat buku tu, saya ambil buku Basakan Melayu. Okay. Yang kedua adalah menggunakan credit card. Credit card dia ada beberapa bank yang kita boleh buat
pembayaran bulanan sebanyak sehingga 24 bulan. So sebulan kalau 24 bulan tu sebulan hanya RM291.20 sahaja. Kan sangat berbaloi lah, tak sampai RM300 pun kita keluar dan kita boleh memiliki dapur magic ni. Kita panggilkan dapur magic lah kan. Kita picit-picit je jadi makan kan dan sedap. Betul tak? Okey. Dan cara pembayaran yang ketiga adalah kita menggunakan deposit. Depo RM2,988 dan bulanan paling lama kita boleh pilih 18 bulan dan setahun setengah lah, dan bayarannya hanyalah RM222.30. Itu cara bayaran. Ada 3 cara bayaran. So boleh pilih mana satu yang kita selesa dan kita nak bayarlah, kita mampu nak bayarlah. So pada saya Kurang RM9 kot sehari. macam mana? Lebih kurang RM9. Kalau kita kira daripada satu hari pula, pembayarannya hanya jatuh RM9 je sehari. Bayangkan RM9 sehari, InsyaAllah lah kita semua orang mampu memiliki Thermomix. InsyaAllah semua orang. Sebab apa? Pada pendapat saya, kalau untuk demi keluarga, untuk menjaga kesihatan keluarga, untuk menjaga Emosi. Yes, emosi keluarga. Lepas tu yang pentingnya daripada masakan seorang ibu. Kalau kita ibulah, masakan seorang ibu, kita nak air tangan ibu. Dan kalau yang paling penting lah, yang paling penting bagi saya lah kan. Saya tak tahu orang lain, bagi saya, sebab kalau saya masak sendiri, saya tahu cara saya masak macam mana. Saya mulakan dengan basmalah. Kan kita mulakan dengan doa-doa kan. So insya-Allah kita, sebab kita nak melahirkan anak-anak yang mendengar cakap, yang taat kan, yang soleh-solehah lah kan, senangnya kan. InsyaAllah jadi kalau kita mulakan dengan mukjizat-mukjizat Al-Quran macam tu kan, insyaAllah saya rasa, saya sangat yakin insyaAllah sangat mudah akhlak anak tu dibentuk. Akhlak dia mudah, jiwa rohani dia daripada tangan seorang ibu, daripada ayat-ayat Al-Quran tu insyaAllah sangat mudah. Itu nanti kalau saya cakap seorang, saya paling lama kan. Okey, bagi pada orang lain pula. Okey. Okey, Zaiti dan Syazana ada apa-apa nak tambah? Aku dekat dah kat Asrina bagi. Pasti nak dapat penggolongan. Itulah. Okey. Sampai di sini saja show kita hari ini. Terima kasih kepada semua yang menonton. Bye. Semoga bermanfaat. Terima kasih tonton kita orang. Memberi manfaat kepada semua pengguna dan bakal-bakal pengguna Thermomix. Okay, bye. 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 Jumpa lagi. Bye. Bye. Lagi.